بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam ni kita dizakir Allah, diizin Allah, boleh kita sama-sama mari dalam majlis ilmi untuk sama-sama kita mulai kaji, untuk sama kita tambah ilmu dan untuk sama kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan kita usaha, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi berkat dari hidup kita di dunia akhirat, insya-Allah Ta'ala. Malam ni insya-Allah saya cuba nak setuk kecek kita nak buat mana nak email kita yang digagah, yang dibuat. Setelah mana dulu kita dah cara sebab-sebab atau alamat-alamat email kita lemah. Maka malam ni kita mari tengok apabila kita tahu dah kata email kita lemah, kita temu dah alamat dia cerah dah, maka kita mari cari jalan ubah, jalan nak mengatasi, jalan nak menjadi kagok leh. Oleh kerana seperti mana kita tahu kata email kita seseorang ni emo dia naik, emo dia turun, dua tu ya. Tak naik turun, tak turun naik, tak tengah tak naik turun, tak. Kalau kita banding mudah-mudah sebab duit lekocek kita tu, duit lekocek dia biasa kena lebih. Kalau tak masuk kurang, dua tu. Kalau tak kurang tambah. Email pun seperti juga, sebab kita dah guna semua hari-hari. Kita guna rai dia, guna tenaga dia semua, maka hak banyak jadi kurang, mereka kita tambah jadi banyak lagi. Atau kalau banding nampak lagi sebab bateri tu rosak tu, kita dah guna semua, guna yang kau kurang. Kalau tak cat, tak tambah, ya kau kurang. Mereka kita cat pilih, dia tambah lagi. Email pun seperti itulah. Emma tambah, emma kurang. Nak duk setara, apa dia tak naik tak turun tak nak. Lepas tu kita kena usaha nak kerana menjadi tak turun, menjadi naik. Dia naik sampai ke mana tak apa, kita tak terpasuk dia. Banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata email ni ialah mengucap dengan lidah, kata lebih dengan lidah, mengaku dengan lidah, pegang kejak dengan hati, percaya dengan hati, kata dengan lidah, percaya dengan hati, lepas tu buat amal dengan anggota. Itu email. Kalau sekadar sebut dengan lidah saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hati tak gaduh berkejak, amalan tak ada hidup, dalil kata kita tutur dengan lidah saja tu, belum tentu itu email. Tak tu lagi, email kedak lah tu. Sekadar kata mengucap dua kalimah syahadah tu, orang tak Islam boleh kata. Kalau kita hajar burung boleh kata. Hajar burung bahasa kecek boleh kata. Tapi tak ambil beriman. Orang kafir lah hak tak beriman tapi baca Fatihah pandai lah. Bukan tak ada. Hak erti sepak makna pun ada.
tapi tak beriman. Banyak. Tapi itu syaratnya beriman, kena kata dengan lidah, ngaku dengan lidah, percaya dengan hati. Itu hak payah. Hak payah lagi buat amal dengan anggota, itu payah lagi. Sekadar percaya, sekadar kata, nak buat amal tu payah. Dan amalan itulah menyebabkan iman kita tambah, dan amalan itulah menyebabkan iman kita kurang. Yazidu bit ta'ah, iman kita tambah dengan sebab taat kepada Allah, wa yanqusu bil isyan, dan iman kita kurang dengan sebab buat maksiat. Dalam Quran banyak ayat-ayat Allah sebut hal iman tambah. Banyak. Kalau ada sebut iman tambah, makna kata ya ada kurang. Banyak. Setengah daripadanya liyazdadu imanan ma imanihim, supaya bertambah iman. Ayyukum zadathu hadhihi imana, setengah daripada ayat. Ada satu ayat dalam surah Taubah, ayat yang ke-124 dan 125. Tuhan sebut hak iman tambah iman kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Pak kita noknya ayat katanya dalam Quran sebut iman tambah dan iman kurang. Dan apabila diturun satu surah, diturun ayat Allah, faminhum, setengah daripada mereka iaitu orang munafik. Bahawa Quran turun, ayat Quran turun, orang munafik katakan. Faminhum, setengah daripada mereka orang munafik, may yaqulu, mereka berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana. Biar kata kau mengamal ni hak tambah iman ni sebab tu ayat Quran ni. Jadi dia sebut kata pasal ngaji-ngaji gitulah. Nah, dia kata dengan ayat Quran ni tambah iman. Ada apa dia? Mana gitu? Mana kata yang menyanyi main, kata Quran turun sumpah, tak ada apa, dia tak ada pasangan no halik. Hak tu orang munafik. Dia tak pasangan, dia tak tambah, dia orang munafik. Tuhan jawab, Tuhan mengerak sekok dia tak kena tu, dia sekok tak kena, dia berasa dia berasa dia orang rasa. Kata tengok dia tak ada pasangan ni. Tak pasangan dia munafik. Tuhan jawab, fa ammal ladzina amanu, maka ada pun orang beriman. Tuhan kata, Tuhan jawab pada orang munafik tu. Orang munafik kata, biar kata tambah iman, ada pasangan alik. Tuhan kata ada pun orang beriman, fazadathum imana, maka bertambahlah ke atas mereka iman. Dengan ayat Quran turun satu surah, orang beriman mesti yang kena tambah iman. Ada pun orang yang tak ada kuasa tambah, bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Wa hum yastabshirun, mereka bergembira, mereka suka hati, mereka rasa segenap dengan sebab dengan ayat Allah, dengan sebab tu ayat Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Orang munafik ni, adapun orang dalam hati ada penyakit. Penyakit apa orang munafik dalam hati dia? Penyakit syok, penyakit was-was, penyakit tak cerak, penyakit gelap cerah, penyakit tak ada cerak. Nah, dalam hati dia tak cerak. Maka orang munafik, kau tu ayat Quran, kau turun surah ayat Quran, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka kau tambah ke atas mereka rijsan, nyakit dia kau tambah. Wasa syok kau tambah syok, kau tambah ragu-ragu. Dia tu syok dah, dia tak cerak dah. Betul Quran kau teruk, tak cerak dia. Itu orang munafik.
Kau tu baca Quran, kau tak silap. Kau rasa tak percaya, kau rasa tak hati. Itu bagi orang munafik, tak serupa orang mukmin. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka itu mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, tak percaya siapa se. Ini ayat nak paknanya dalam Quran sebut kata iman tambah iman kurang. Tapi itu kita orang mukmin, kita kena ingat iman takut iman kita kurang. Kalau iman kita kurang, iman takut glosor turun sampai mereka, lah hati kita ada penyakit. Naknya, iman kita kau pertama. Sebab baru kita rasa sedap duduk kata dia orang mukmin. Panawaklah no iman tambah. Banyak hadis-hadis berada, dan setengah hadis kita tahu kata mar'a minkum munkaran, dia nampak, dia tengok daripada kamu ni satu benda maksiat, satu benda munkar, kena ubah. Kalau tak tahu nak ubah dengan kena ubah dengan kuasa, dengan tangan. Kalau tak pandai, tak kuasa dengan tangan, dengan kuasa dengan lidah. Kalau tak kuasa dengan lidah, dengan hati. Hati itu adhaful iman, lemah selemah iman. Ayat katanya, kalau orang itu berani, boleh tegah maksiat dengan tangan dia, maka kata iman dia lebih tinggi daripada orang tegah dengan lidah. Orang tegah dengan lidah maksiat itu lebih tinggi iman dia, lebih banyak iman dia daripada orang tegah maksiat dengan hati. Kalau orang tegah dengan hati itu lebih tinggi iman dia, lebih banyak iman dia daripada orang tak nak tegah langsung dengan hati. Ayat katanya iman dia ada peringkat, ada martabat dia. Pak kita pakai ukur lah, buat kita ni dia peringkat mana iman kita. Di antara cara nak jadi iman kita kau bertambah. Kita tahu dah kata iman kita ni dia berasal dari kurang. Kau kurang, lebih lagi lepas puasa ni kau kurang mata ni. Lepas tu lama lagi ni puasa ni 10 bulan lagi. Nak mula takut dia tua-tua jadi patah rain, tak boleh naik dah. Di antara cara dia nya, cara nak ubah hati kita hak lemah iman tu, iman kita bocor tu, yang hak nombor satu sekali, tak ada dah lebih baik daripada tadabbur Al-Quranil Azim. Kita kena pakai tadabbur ayat Quran. Hak nombor satu sekali, tak ada lebih ada tu. Tengok dalilnya, zaman dulu belum ada Nabi mari, belum ada Quran turun. Masyarakat masa tu lebih teruk pada kita ni lagi. Masyarakat masa belum ada Islam turun, belum ada Quran mari, penyakit teruk sebab kita ni. Maka Tuhan hantar Quran mari, hantar Nabi mari, ambil Quran itulah mari tepa, mari beki, hak jahat hidup jadi molek. Lepas tu buat apa lah ni dah lek. Sebab dah leknya kok kita pakai tinggal Quran, tinggal ubat tadi, dia tinggal ubat yang mari penyakit. Pasal dia tak. Dulu penyakit datang, ambil ubat mari guna. Allah lah penyakit tu. Buat mari zaman kita ni, kau duk tahu, kau tinggal sikit sekali. Buat tinggal ubat, tinggal penama, dia dekat penyakit. Pak kalau lama beribu tahun ni, bukan sikit. Maka penyakit hak yang dulu, hak mati dah, hak ranak dah, hak habis dah tu, dia tunggu kelik sebab sedia. Tunggu kelik habis lah ni. Orang tina tabarruk buka orang hidup kelik, zina hidup kelik, minum arak hidup kelik. Semua penyakit dulu belaka tu. Curi hidup kelik, bahang hidup kelik. Apa lagi? Semua penyakit-penyakit hak Nabi biasa beranak dahulu, mampu dahulu, dia hidup kelik semula. Lepas tu nak Nabi wilawan nak lawan kelik, dia kena ambil kelik hasa, iaitu kita kena pakai tadabbur Quran, faham Quran, kita pakai renung. Kita faham dah sikit sebanyak, kita pakai perhati isi Quran dengan cara tadabbur, jangan baca lepas-lepas. Lebih-lebih lagi surah Fatihah kita baca hari-hari tu. Waktu tu kena tadabbur benar. Waktu Ummul Quran, ibu bagi Quran, mak bagi Quran Fatihah.
Sampai Tuhan suruh baca tiap-tiap kali semaya, tak ada kata hak lain hak tu ya. Kau kali semaya pun. Kita sepakat halusi, pakat baca, pakat perhati makna dia. Perhati makna Quran, tadabbur isi Quran ni faedah besar, jadi ubah besar. Tuhan turun Quran ni untuk nak beri petunjuk, nak beri cahaya, nak beri hidayah kepada manusia. Biar manusia mana? Manusia baca Quran patut perhati. Baca patut perhati. Berperut panggil bahasa kampung. Kalau baca tak berperut tak ada. Budak-budak mengaji sekolah kan. Baca surat tapi tak berperut panggil. Tak masuk, tak ada. Tengok popo kata perhati, tak ada. Tengok yang kena perhati. We masuk molek, baru dia jadi. Apa itu budak-budak tengok oye sampai ke teriak, tak kan? Budak-budak tengok oye dia tu, tengok kartun teriak ada-ada. Yo perhati, pasti yo perasan kata dia tu lah tu. Masuk molek, serah molek, teriak. Nampak nalai, nampak pucat, nampak takut. Dia suka je suka. Yo masuk molek. Kita pun Quran lah tu. Kita nak Quran kita ni nak sampai tangan tu. Tempat rasa patut kena suka senyum kita senyum. Tempat rasa patut kena takut kita kena geru. Ni dah kita tak ada rasa rana. Royak syurga pun tak ada rasa senyum, tak ada rasa nak, tak ada rasa gerak. Royak mengaku tak ada rasa nak lari, tak ada rasa nak takut. Dia ada gitu, dia ada support ya. Royak hak kiamat tak ada masalah. Royak hati tak ada apa. Tu panggil kena tadabbur. Kena tadabbur. Ubah besar tadabbur. Berfirman Allah Taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini jadi jelas dalam surah Al-Isra ayat 82. Tuhan sebut jelas kata Quran jadi ubah segala penyakit. Lebih-lebih lagi penyakit email moh. Waktu penyakit besar kali itu. Kalau email gagah, penyakit mana pun tak boleh masuk. Dia email tak boleh hati. Hati, wajai, boleh wajai hati. Nah, tapi itu kalau hati gagah, penyakit luar tak masuk, penyakit tubuh tak masuk. Dia hati gagah. Orang tak agak, orang banyak penyakit hati tak agak. Dia tak agak dalam ni. Lemah semangat. Dia lemah semangat, penyakit mari halu. Cuba semangat gagah sikit. Orang penyakit mari pun lawan boleh lagi. Dia semangat dia hati ni. Email dia dada ni, waktu yang paling besar, ubah besar. Apa itu Tuhan kata? Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turun akan Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran ni jadi syifa, jadi penawar, jadi ubat, wa rahmatun dan jadi rahmat lil mu'minin, khas bagi orang mukmin. Dia tak ada ubat bagi orang munafik. Dia tak ada ubat bagi orang kafir. Bahkan Tuhan ayat turun-turun Quran jadi ubat, jadi penawar, jadi rahmat bagi orang mukmin. Lepas tu soalan kita lah, kalau kita orang mukmin sungguh, insya-Allah baca Quran jadi ubat. Mereka supaya saat ni orang itu bukan orang mukmin. Bahawa Tuhan turun Quran, ya sungguh pula kita ada rasa rana lah ya. Biar tengok ramai ni tambah iman sebab dengan Quran. Sebab dia orang tak mukmin. Dia bukan orang mukmin, dia munafik. Dia tak rasa rana. Bagi orang mukmin mesti dia kena tambah iman kalau dengar ayat Quran. Lebih-lebih lagi kita dengar pasal tadabbur, pasal perhati, jadi serah masuk, jadi faham, jadi sungguh. Kita baca Fatihah dah. Alhamdulillahirabbil alamin. We berasa, we perhati ayat. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan mana? Allah mana? Tuhan Rabbil alamin. Tuhan bagi Allah semua ni. Ini pun khayat ni. Cuba kita mari masuk malah kata Tuhan kalau kita ada sembah, kalau kita duk tupai dia ni bukan Tuhan kita seorang dak, bukan Tuhan sekadar kita dak. Tuhan segala makhluk. Dia belaka duk tadbir langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Kita sampai kita pun dia tadbir. Jadi punya dia gambar perasalah gitu. Tapi itu dah kita mari nak tadabbur Quran dia tak baca cepat lah. Dia tak gaduh lah. Apa itu ada kita baca Quran dia gaduh tu je, dia gaduh doa tu. Kurang tadabbur. Nah, apa kita baca dalam semaya dah, Fatihah. Kali tadi makmum, kadang-kadang kita baca sudah lama dah. Tak email lama sudah lagi gaduhnya oleh kita. Apa kita?
Pakai lu gaduh, pun sudah dulu pun nak pergi dulu tak boleh. Nak tunggu tekmen, tak tunggu cokong, tunggu saja tu letih. Apa? Kita baca tutur nama tahiyat. Lama dah kita sudah tekmen lambat lagi dah baca apa tak dia. Kita tunggu cokong, ini belok kat dekat. Jadi rugi. Sudah dulu, tak boleh pergi dulu. Apa yang tinggal dengan kau pergi? Kenapa tu? Kita sujud rokok. Baca subhanallah azim, subhanallah a'la. Baca wihanasi katanya dikandung. Ingat kata kalau sudah dulu pun nak bangun tak boleh. Kalau silap bangun dulu pun no pahala nyoh kita. Waktu dah jadi tak orang nak bangun dulu, bengok dulu, tunduk dulu pada tekmen tu sebab kita kandung. Buku kandung baca tak ada. Baca di mulut di hati tak pergi. Kandung. Gingang-gingang gitu ya. Gingang kandung gitu ya. Tak ada nak mikir kok. Nah, Tuhan kata kami turun Quran ni menjadi ubat, menjadi rahmat bagi orang mukmin. Ada pun bagi orang bukan mukmin, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak tambah bagi orang zalim, orang bukan mukmin, orang munafik, orang kafir, orang lain dan mukmin, tak ada tambah apa illa khasara. Malaikat kau rugi dah. Kau tu Quran mari kau yo kau rugi. Rugilah nak. Buat bui syak-syak ni kalau Quran tak turun tu tak azab pada dia. Apa itu? Buat Quran turun ni baru tu azab pada dia. Wa ala saya kata buatmu tak turun Quran kena azab. Jadi kau rugi. Kau tu turun Quran kau rugi. Dia orang bukan mukmin, orang zalim. Orang mukmin ada rugi. Jadi faktor, jadi ubah, jadi syifa, jadi rahmat. Jadi rahmat ubah di sini ubahlah no. Apabila kita faham Quran, apabila kita berserah dengan Quran, hafal Quran, baca Quran, tak butuh-butuh buat wirid dengan Quran, penyakit-penyakit dalam hati kita yang akan tumpah. Penyakit dalam hati, hampir susah kali. Penyakit apa dalam hati? Penyakit syok. Pasal tak cerah. Cerah. Tak neraka. Ada bid'ah tu. Syurga ni sungguhlah mana? Salah mana syurga ni? Pasal tak apa cerah ni. Nampak sedap doa ni, belak ni. Tak fikir tak nampak ni. Tu syok panggil. Penyakit tu yang akan habis kalau kita beramal dengan Quran. Penyakit nifak, penyakit munafik. Pesai nak nipu, pesai luar ke dalam, kata kok lain, mikir kok lain, hati kok lain. Penyakit syirik, penyakit tak molek, segala penyakit hati itu yang akan tumpah, yang akan kikir tumpah kalau kita tadabbur Quran, perhati Quran, baca Quran banyak. Itu orang panggil syifa. Lepas pada tu, boleh tubik penyakit daripada hati tu, dia tambah hal lain lah. Tambah iman. Dia kena tubik dulu baru tambah. Dia kena buat tubik, buat tambah lah hati, buat tubik hamba Quran. Quran masuk, dia hamba tubik. Bawa hamba tubik dia kosong. Bawa kosong tu, dia tambah iman. Tambah iman, tambah ilmu, tambah kebaikan, tambah berasa nak, berasa tu, berasa ni, berasa rajin, berasa apa tambah. Tengok dalil Nabi sendiri. Kemarin lagi Isra Mi'raj tu kan. Nabi Tuhan nak buh malaikat nak buh iman masuk, nak buh hikmah masuk tu, dia buih hak dalil dulu. Kikih tupik kokok tupik hak tak molek dia tupik habis licin cuci, buh barang molek masuk. Kita pun sepatut nak basuh dulu. Buku tak basuh, tak hambak tupik tu lah kita nak buh Quran tak masuk. Dia ada penyakit dah. Dia ada benda dah. Kita pun tak masuk. Apa itu kena basuh. Konyoh dia basuh cuci malam, lepas tu kita buh email masuk, buh Quran masuk. Cara nak basuh dia tak ada ubah lagi Quran. Baca Quran banyak. Baca tak masuk. Tapi Tuhan buat syarat. Quran ni yang diubah, yang jadi rahmat, yang jadi penawar hanya bagi orang mukmin, iaitu orang yang beriman dengan dia, percaya ke dia dan turut dia. Itu orang mukmin, percaya kepada Quran. Segala apa Quran kata tu percaya laku. Tak ada wawin. Percaya dah turut dia. Quran suruh mana lah itulah kita turut. Quran larang ke apa hak itulah kita tinggal. Berasa besar, berasa kata sungguh. Bagi orang lagu tu baca Quran tu hawi rahmat, bersifat
Bukan baca main-main tu. Ada pun orang kafir, orang bukan Islam, dengar saja ya. Kau dengar, kau jawab. Kau dengar, kau kufur. Kau dengar, kau tak jadi. Nah, sebab apa? Bukan punah oleh Quran, punah oleh dia. Ada tu yang sebut oleh ayat lain tu yang kata, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Kata oleh Muhammad, Quran ni menjadi petunjuk, menjadi ubat, menjadi penawar bagi orang beriman. Adapun orang tak beriman, walladzina la yu'minun, orang tak beriman. Kiralah kafir ke munafik ke ikutlah. Fi azanihim waqrun. Dalam dupai telinga mereka ni ada penyumat. Orang tak beriman ni seolah-olah kata dalam telinga dia ada penyumat, ada nyumat. Katuk. Quran tak masuk. Wa huwa alaihim amma, dan Quran ni ke atas orang tak beriman ni tak peri dia supaya dia orang buta, tak nampak. Baca tak masuk, tengok tak nampak. Seolah-olah kata dia telinga dah tapi kena sumat, mata dah tapi kelabu tak nampak dinding. Bagi orang tak beriman saja ya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Jadi walaupun Quran tak pedah, tapi dengan orang tak beriman ni seolah-olah kata dia tu jauh. Kalau kita panggil orang tu jauh kan. Dia tak pet, tapi dia tuli. Dia tuli, orang panggil dia bunyi jauh, kasihan dia jauh. Tak dengar. Apa? Itu bagi orang tidak beriman. Itu boleh ukur tu. Ukur kan. Baru kita baca Quran, wasalah no. Kalau tak wasalah no, kita kena istighfar banyak. Biar takut hati kita ada penyakit. Kena basuh cepat. Nah, mana contoh? Contoh banyak dari sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah ulama-ulama kata puak demon ini tadabbur Quran jadi ubah. Dalil Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam satu kali Nabi baca Quran, tadabbur Quran, patu semaya waktu malam, mai tahajud. Patu dah ulai ayatullah. Banyak hadis Nabi, sejarah Nabi semaya tahajud tak ada baca ayat lain ni. Baca ayat satu ayat dah ulai Allah sampai cerah. Ada? Ulai sampai cerah. Dah ulai Allah. Wa yuraddiduhu, dah ulai sampai cerah waktu malam semaya tahajud. Hingga sampai cerah. Dalam sejarah sebut, wa huwa yusalli lam yujawizha hatta asbaha. Tak ada lagi ayat lain. Dah ayatullah tu sampai cerah. Ayat mana? Setengah daripadanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat dalam surah Al-Maidah. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu ayat ada ya. Nabi udah tu. Perhati Allah tu. Perhati Allah. Siapa cerah? Ayat katanya tadabbur. Makna kan? In tu'azzibuhum, ya Allah, kalau mu nak azab mereka, kalau mu nak azab manusia ni, mu boleh azab, mu kuasa nak azab manusia. Fa innahum ibaduka, manusia semua ni hamba-Mu. Mu nak azab bila, azab dia, azab lama mana, ikut mu hamba-Mu. Biar nak lawan mu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau mu ampun dosa buat dia, ya salah mu ampun dosa dia. Fa innaka antal azizul hakim. Mu kuasa juga. Ya dosa, mu nak apa dosa, nak mazhab dia. Mu kuasa sebab mu aziz, mu gagah perkasa lagi bijak. Ikut mu. Mu nak azab lah. Mu tak mau azab, mu nak apa? Ada biar boleh pandang-pandang. Tengok Nabi baca ayat ni. Berarti seko-seko baca ulai sampai cerah. Mungkin nanti baca banyak, tapi naknya isi kita perhati. Sampai dia baca Quran, ia ada cara baca dia tertib. Warattalnahu tartila. Baca cara tertib, cara anyo-anyo jangan gaduh. Dia perhati isi. Kalau orang faham, jadi gaduh. Dia gaduh dia tak ada butir.